Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Sarawak Maju Makmur. Kita berjumpa sekali lagi dalam program Dialog TVS. Dan seperti biasa, Dialog TVS membawakan kepada anda topik-topik terkini, isu-isu semasa yang akan kita perbincangkan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Najib Imran. Dan saya Zuriza Awang, dan seperti biasa Najib, kita bersiaran setiap hari Khamis, setiap minggu. Dan hari ini kita bersama dengan Ketua Seksyen Pemasaran Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak ataupun SDC, Abang Zaidan, Abang Abdul Rahim bersama kita pada hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Tajuk Abang kita Zaidan. Tajuk kita hari ini kita nak memperkenalkan antara skim-skim di bawah HDC yang mana antara skim terbawah adalah skim bantuan sewa kediaman Sarawak ataupun SRAS yang telah dikenalkan pada tahun 2021, dan itu yang ingin kita ajukan kepada tuan tetamu kita pada hari ini mengenai apa sebenarnya skim ini dan bagaimana ia boleh memberi manfaat kepada golongan kepada rakyat Sarawak, khususnya terutama kepada golongan berpendapatan rendah untuk memiliki untuk membantu mereka mengurangkan beban. Dan Tuan Abang Zaidan sendiri, mungkin Tuan boleh jelaskan lebih lanjut sebenarnya apa objektif utama skim ini kepada rakyat Sarawak khususnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sarawak Rental Assistance Scheme ataupun SRAS, ataupun dalam bahasa Melayunya Bantuan Sewaan Sarawak, telah diperkenalkan pada tahun 2021 oleh Kerajaan Sarawak, iaitu di bawah inisiatif PCDS ataupun inisiatif Post COVID-19 Development Strategy 2030. Okey, objektif utama SRAS ataupun Sarawak Rental Assistance Scheme adalah untuk membantu golongan berpendapatan rendah ataupun B40 yang tinggal di kawasan bandar-bandar utama seperti Kuching, Semarahan, Sibu, Bintulu dan Miri untuk mengurangkan beban keuangan akibat pandemik COVID-19. So itu adalah objektif utama Kerajaan Negeri Sarawak untuk membantu golongan berpendapatan rendah di bandar-bandar utama dalam mengurangkan bebanan keuangan akibat pandemik. Jadi kalau kita lihat ini merupakan salah satu plan tindakan yang diambil seperti yang telah disebutkan tadi, sebahagian daripada plan tindakan PCDS 2030. Dan cumanya mekanismenya bagaimana, Cik Zaidan? Mekanisme untuk mereka plan itu sendiri bagaimana untuk Sarawak Rental Assistance Scheme ini? Okey, seperti yang telah saya maklumkan di awal tadi, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membantu golongan berpendapatan rendah. Okey, mekanisme SRAS adalah bantuan keuangan berbentuk keuangan sebanyak RM200 sebulan. Tunai diberikan. Kita beri kepada contohnya sebab kita sewa kan, untuk sewa kita bayar kepada landlord. Terus kepada landlord lah. Landlord. Dan dengan kadar RM200 sebulan untuk tempoh 3 tahun ataupun 36 bulan. Jadi ini untuk di kawasan bandar. Adakah pihak SDC sendiri ingin memperluaskan di kawasan luar bandar contohnya? Okey, untuk makluman, pada awalnya program skim bantuan sewaan Sarawak ini diperkenalkan di 4 buah bandar utama, iaitu Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Dan pada Dewan Undangan Negeri yang lepas pada bulan November,
kita telah extendkan program ini ke Kota Semerahan. Untuk bahagian-bahagian lain buat masa ini kita belum mempunyai perancangan untuk melebarkan skim ini ke kawasan-kawasan lain. Jadi tadi disebutkan berkenaan dengan skim ini dikatakan akan membantu meringankan beban pasca COVID-19. Mungkin boleh Encik Zaidan kongsikan kepada kita dari segi apa ianya boleh membantu rakyat ini selain daripada sekadar membayar sewa sahaja, Encik Zaidan. Bantuan ini merupakan salah satu cara ataupun mekanisme kerajaan Sarawak untuk mengurangkan bebanan dari segi keuangan. Contoh, dengan bantuan 200 ni, mungkin kalau sewa, katakan sewa 300, dengan bantuan 200 bermakna RM200 tu dia boleh gunakan untuk keperluan lain. Contohnya keperluan dapur. Itu yang matlamat kerajaan. Contohnya kalau kita sewa dalam 300, kita dah dapat jimat 200. Dan 200 tu kita boleh gunakan untuk keperluan lain. Contoh pendidikan anak. Jumlah dia memang nampak minima, tetapi kesannya ke atas penerima tu adalah tinggi. Jadi 200 ni untuk 36 bulan, iaitu 3 tahun. 3 tahun. Jadi sekiranya selepas 36 bulan mereka ingin memohon semula, adakah masih layak lagi untuk meneruskan skim ini? Sebenarnya kerajaan telah tetapkan bahawa setiap penerima hanya dapat one off, maksudnya sekali dalam tempoh 3 tahun. Bermaknanya bergantung kepada kerajaan sama dia untuk meneruskan ataupun tidak meneruskan program SERAS ni nanti. Tapi untuk setakat ini memang kita tetapkan bahawa 3 tahun dalam tempoh 3 tahun saja untuk seorang penerima. Untuk seorang penerima. Tapi yang lain-lainnya kita belum dapat perjelaskan. Ini merupakan satu inisiatif kerajaan dan saya kira pastinya kerajaan telah memberikan satu peruntukan yang besar untuk program seumpama ini. Mungkin boleh kongsikan berapa peruntukan yang telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk program ini. Okey, untuk program ni Perbadanan Pembangunan Perumahan ataupun HDC telah diperuntukkan sebanyak 48 juta setahun. Bukan, untuk program ni. Okey. 48 juta dengan sasaran penyewa adalah 20,000. Sasaran. Kita masih lagi menunggu sama ada keputusan kerajaan untuk meneruskan ataupun tidak meneruskan program ini nanti. Sebab peruntukan yang diperuntukkan kepada HDC adalah 48 juta setakat ni. Jadi mungkin ada strategi pihak HDC sendiri untuk memenuhi sasaran yang dikatakan tadi hampir 20,000. Bagaimana pihak HDC melihat skim ini layak kepada golongan sasar? Okey, untuk makluman, pada asalnya kita bukakan skim ini kepada orang awam. Tetapi selepas Dewan Undangan Negeri pada bulan November lepas, Yang Berhormat Timbalan Premier, iaitu Menteri kita, Profesor Datuk Amar Sim, telah melebarkan skim ini kepada pelajar-pelajar. Bermakna kita bukan setakat kita punya
sasaran kepada golongan keluarga. orang awam, tetapi juga kita sasarkan kepada pelajar-pelajar. Dengan harapan supaya kita dapat mengurangkan beban Pelajar. ibu bapa pelajar. So maknanya sekarang ni kita skim ini meliputi pertama tadi pemohon awam, yang kedua penyewa-penyewa PPR HDC, penyewa-penyewa flat HDC. HDC, dan ketiga adalah pelajar-pelajar. So insya-Allah kita harap kita dapat memenuhi sasaran yang telah kita diletakkan kepada kita. Baik, selepas ini kita akan berbincang ataupun bertanyakan soalan kepada Encik Zaidan berkenaan dengan kriteria penuh. Apa yang perlu dilakukan ataupun kriteria utama yang perlu dipenuhi untuk memohon skim Sarawak Rental Assistance ini. Jadi kita akan berehat sebentar, kita kembali lagi selepas ini. Baik, kita berjumpa sekali lagi di dalam program Dialog TVS dan hari ini topik yang akan kita perbincangkan ialah berkenaan dengan SRAS, Sarawak Rental Assistance Scheme, atau dalam bahasa Malaysianya, Zarul. Skim bantuan sewa kediaman Sarawak iaitu SRAS. Itu yang kita perbincangkan pada hari ini. Dan ketika kita berhenti tadi bersama dengan kita Encik Zaidan, Abang Zaidan, Abang Abdul Rahim yang merupakan Ketua Seksyen Pemasaran HDC. Dan tadi ketika kita berhenti seketika, berehat seketika, kita ingin bertanyakan berkenaan dengan kriteria utama untuk para penyewa sebelum mereka boleh menyertai program SRAS ini. Mungkin boleh Encik Zaidan terangkan. Okey, kriteria permohonan kita bahagi kepada dua, iaitu kriteria bagi pemohon awam dan PPR HDC. Dan kedua adalah kriteria permohonan bagi pelajar-pelajar di IPTA dan IPTS. Okey, kita pergi kepada kriteria permohonan bagi pemohon awam dan PPR HDC. Kriteria pertama, mestilah warga negara Malaysia bermastotin di Sarawak dengan huruf K. IC, dalam IC pada IC. Yang kedua, berkahwin, duda ataupun janda. Yang menyewa lah, yang menyewa. Yang ketiga, kita buka juga kepada golongan bujang yang berumur 18 tahun ke atas. Kemudian kita kriteria pendapatan pula adalah yang terbaru adalah RM4,556 sebulan. Mana pendapatan isi rumah. Suami isteri. Suami isteri. Pendapatan isi rumah adalah RM4,556 sebulan. Kemudian keutamaan kita berikan kepada orang kurang upaya ataupun OKU. OKU. Dan ditawarkan kepada orang-orang awam yang sedang menyewa. Menyewa maksudnya dia menyewa private house. Yang untuk orang awam yang private house. Kemudian yang menyewa di PPR HDC ataupun flat sewa HDC. So dua-dua boleh yang PPR boleh. Dan juga rumah awam. Rumah awam. Kemudian bukan setakat rumah, tetapi untuk orang awam yang menyewa bilik pun kita benarkan. Untuk yang contohnya menyewa bilik di kedai-kedai shop house, kita benarkan. Sebab kita nak cater as much as possible. As much as possible. Okay. Kemudian rumah yang disewa syaratnya tidak boleh dimiliki oleh keluarga terdekat. Dia mesti
dia mesti menyewa kepada landlord yang bukan daripada Bukan adik kakak keluarga, lah. bukan adik kakak. Bukan adik kakak. Kemudian untuk yang bujang, umur mesti 18 tahun ke atas. Itu yang specialnya about kita punya program SRAS. Kita buka kepada orang bujang kerana di bandar-bandar utama kita dapati kebanyakan migrasi di bandar-bandar utama terdiri daripada belia-belia yang belum kahwin. Mereka tidak perlu bekerja untuk memohon ini ataupun perlu mempunyai pendapatan tetap untuk memohon. Mesti mendapat ada pendapatan tetap. Itu sebab kita kriteria pendapatan kita tadi kita letakkan RM4,556 Untuk orang bujang. Walaupun untuk orang bujang Untuk orang bujang. Bagi yang tidak ada pendapatan, mereka boleh memohon. Boleh juga memohon dan kita akan untuk permohonan yang kita akan proses permohonan mereka dan kita akan tengok dari mana sumber pendapatan. Mungkin dia bekerja sendiri, menjual burger, ataupun dia bekerja sendiri, mengusahakan kedai-kedai makan. So kita terbuka sebenarnya, terbuka. Tapi kalau untuk pelajar pula, adakah skim ini tertaluk kepada mereka yang tinggal seorang diri ataupun mereka yang tinggal bersama rakan-rakan? Kerana kita tahu pelajar sebenarnya kalau tinggal kat luar, dia akan tinggal dengan rakan-rakan mereka sendiri. Jadi apakah skim ini tertaluk kepada mereka yang cuma tinggal seorang diri ataupun bersama-sama dengan kawan-kawan mereka sendiri? Untuk pelajar-pelajar, kita tidak ada restriction. Kita tidak ada tidak ada had kan. Sebab memang kita aware that pelajar kalau dia menyewa, dia bukan menyewa sebuah rumah, tapi dia menyewa bilik-bilik dalam rumah tu. Maknanya dia terbuka kepada pelajar asalnya nyewa aja. Kita akan bantu. Dan kita akan bekerjasama dengan IPTA dan IPTS untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang menyewa. Jadi maksudnya kalau untuk pelajar ini, dari sudut pendapatan, yang akan dinilai pendapatan ibu bapa. Kita akan nilai pendapatan ibu bapa. Untuk kriteria pelajar-pelajar, dia mesti warga negara Malaysia dan bermastautin di Sarawak. Untuk pelajar yang belajar di Sarawak ajalah, bukannya untuk pelajar yang belajar di Semenanjung. Maksudnya kalau dia orang Semenanjung tapi belajar dekat Sarawak pun boleh juga? Asyik boleh. Tidak boleh. Sebab kriteria kita tadi mana warga negara Malaysia bermastautin di Sarawak dengan kad pengenalan huruf K. Sebab inisiatif tu memang untuk membantu warga Sarawak. Warga Sarawak. Baik, itu tadi kriteria penuh. Selepas ini kita akan berbicara berkenaan dengan kriteria untuk pelajar pula. Ini saya kira penting sebab kita ramai pelajar-pelajar yang mungkin ingin mengetahui bagaimana untuk menjadi sebahagian daripada skim Sarawak Dental Assistant ini. Kita akan berehat sebentar sekali lagi, Zarul. Kita akan berjumpa lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Masih lagi kita bicara mengenai skim bantuan sewa kediaman Sarawak iaitu SRAS, yang mana skim di bawah Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak. Dan masih lagi bersama kita tetamu kita pada hari ini, Abang Zaidan, Abang Abdul Rahim, yang mengatakan mengenai kriteria skim awam. Skim ini yang mana terbagi pada 3 iaitu orang awam, kriteria kedua PPR HSDC dan juga pelajar. Dan kita ingin juga nak tahu bagaimana pula dengan kriteria pelajar ini, Tuan. Okey, terima kasih. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahawa kriteria utama untuk pelajar adalah mesti warga negara
Malaysia, bermustautin di Sarawak dengan kad pengenalan berhuruf K. Maknanya untuk pelajar-pelajar daripada Sarawak. Hanya bukan terbuka untuk pelajar daripada Semenanjung yang belajar di Sarawak. Tetapi ini memangnya hanya untuk pelajar-pelajar Anak Sarawak. anak Sarawak yang belajar di Sarawak. Anak Sarawak yang belajar di Semenanjung Tak boleh? tidak boleh. Okey. Sebab kita dah kategorikan tadi di lima bahagian utama, iaitu Kuching, Semerahan, Sibu, Bintulu dan Miri. Maknanya dalam lingkungan bahagian-bahagian yang telah dimaklumkan lebih awal tadi. Kemudian yang kedua, pendapatan kasar ibu bapa adalah 4,556 sebulan. Pendapatan kasar ibu bapa. Kemudian mestilah penuntut IPTA ataupun IPTS di mana-mana bahagian, di 5 bahagian tadi. Bahagian utama. Kuching, Semerahan, Sibu, Bintulu dan Miri. Kemudian syarat kriteria ketiga berasal daripada luar kawasan tempat belajar. Contohnya pelajar belajar di Kota Semerahan, sama ada Unimas ataupun UiTM. Pelajar berasal daripada Kuching, daerah Kuching. Maksudnya kalau daerah Kuching belajar di Kota Semerahan, pelajar layak untuk mendapat bantuan SRAS tadi. Begitu juga kalau Kuching dengan Miri. Macam mana? Kuching dengan Miri. Tapi sekiranya pelajar itu dari daerah Kuching, dari daerah Kuching, belajar di daerah Kuching. Contohnya belajar di Swinburne. Asal daripada Kuching, belajar di daerah Kuching, tidak layak. Boleh duduk di rumah lah. Maksudnya. Tidak boleh macam tu. So salah satu syarat yang kriteria yang kita tetapkan. Sebab mesti berasal daripada luar kawasan belajar. Okey. Dan ada lagi? ada. Sedang menyewa, macam tadi juga, sedang menyewa bilik ataupun menyewa rumah di kawasan, di daerah tempat belajar. So bermaknanya macam kalau dia menyewa bilik pun layak untuk apa nama? Untuk memohon. Tapi sekiranya dia berasal dari Kuching, belajar di Kota Semerahan tapi menyewa di Kuching, adakah layak untuk pelajar tersebut untuk memohon skim ini, tuan? Pelajar dari Kuching, belajar di Kota Semerahan tapi dia menyewa di Kuching. tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Okey. Sebab kita tidak mahu ada conflict of interest nanti. Sebab kita tahu pelajar pun bijak. Betul. Dia duduk rumah tapi dia menyewa. Dia dah dapatkan skim tu je. So kita sangat kriteria tu kita letakkan sebegitu. Okey, tadi Encik Zaidan menyebut berkenaan dengan 5 kawasan ataupun daerah yang telah dipilih ini. Kenapa hanya sekadar 5 daerah, Encik Zaidan? Sebab daerah Contohnya kita ada institusi pengajian di Mukah, UiTM Mukah contohnya. Kenapa Mukah tidak menjadi sebahagian daripada kawasan yang dipilih? Itu mungkin contoh yang terdekat yang boleh saya fikirkan. Okey, sebenarnya daerah-daerah yang telah kita tetapkan merupakan daerah-daerah yang sara hidupnya adalah tinggi. Sara hidup adalah tinggi. Jadi matlamat utama kita tadi, kita nak membantu, mengurangkan beban. Sebab itu, macam saya maklumkan awal tadi, sebelum ni daerah Semerahan tidak termasuk dalam daerah yang dipilih lah. Yang dipilih. Tapi selepas Dewan Undangan Negeri bulan November, Yang Berhormat Menteri kita telah extend ke Semerahan. Sebab kos sara hidup di Kuching dan di Semerahan hampir serupa, hampir sama. So, sebab itu kita extend. Sebab itu kita pilih 5 daerah
Dahulu, utama setakat ini. 5 daerah utama di Sarawak, sebab di daerah-daerah ini merupakan daerah yang kos sara hidup tinggi. Lebih tinggi. Tapi mungkin pihak SCC sendiri mempunyai perancangan untuk memperluaskan di kawasan luar bandar. Contohnya di muka tadi ada UiTM Sarawak, di Betong kita ada Politeknik Betong. Jadi mungkin ada perancangan? Terpulang kepada kementerian. Sebab kita akan melaksanakan program ini berdasarkan kepada kementerian yang merupakan kita punya policy maker. Kita bergantung kepada kementerian. Sekiranya Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerjaan Tempatan ataupun MPHLG mempunyai perancangan ataupun menetapkan untuk dipanjangkan ke kawasan-kawasan lain, insya-Allah kita akan maklumkan kepada penduduk-penduduk di kawasan-kawasan yang akan terlibat. Okey, kita telah berbicara berkenaan dengan kriteria dan sebagainya. Sekarang saya kira mungkin kalau boleh Encik Zaidan kongsikan setakat hari ini jumlah yang telah diberikan kepada pemohon-pemohon yang berjaya. Okey, setakat sebab program ni seperti yang kita maklumkan tadi bahawa dia melibatkan tempoh selama 3 tahun. Bermakna tahun pertama, selepas tamat tahun pertama, kita akan beri ruang kepada penyewa-penyewa untuk membuat penyambungan tahun kedua, dan setelah tamat penyambungan tahun kedua, kita akan beri peluang untuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Maksimum 3 tahun. 3 tahun. Okey, setakat 15 Januari 2024, kita telah meluluskan lebih kurang 3,000 lebih. 3,000 lebih pemohon di bawah skim SRAS. Dari 2021. Dari 2021 sehingga 15 Januari 2024. Yang melibatkan pemohon baru dan penyambungan. Itu untuk semua kelima kawasan lah. Untuk 4 kawasan, Untuk 4 daerah. 4 daerah. Sebab daerah Semerahan Belum lagi. bermula pada Januari tahun 2024. Itu khas untuk pelajar lah. Belum. Kita belum ambil kira jumlah pelajar dan jumlah pemohon di daerah Semerahan. Yang 3,000 lebih tadi adalah untuk 4 daerah yang terdahulu. Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. InsyaAllah dengan dilebarkan, dipanjangkan skim ini ke Kota Semerahan dan pelajar, dan kita jangka akan lebih banyak lagi permohonan yang akan diterima dan diproses. Jadi terima permohonan daripada kawasan Kota Semerahan ke belum? Kita dah ada terima dah. Even daripada pelajar-pelajar universiti pun kita dah ada terima permohonan. Okey, daripada 3,000 permohonan ini, mungkin boleh kita pecahkan. Bilangan pelajar, adakah Encik Zaidan mempunyai angka berkenaan dengan pelajar yang telah berjaya, ataupun kesemua 3,000 lebih ini merupakan mereka yang telah berkahwin dan yang telah berkeluarga? Okey, yang 3,000 lebih permohonan yang telah diproses dan diluluskan kita tadi, seperti yang saya maklumkan tadi, bahawa untuk PPR awam, untuk permohonan awam dan PPR HDC, kita belum masuk lagi sebab untuk penyewa awam di daerah Semerahan dan pelajar baru bermula pada tahun ini. Januari tahun ini. Kita belum dapat belum dapat. Ini barulah untuk sebab program ini baru dipanjangkan ke Kota Semerahan, ke daerah Semerahan dan pelajar. Jadi setakat ni kita belum ada data. Belum ada data berapa jumlah yang diluluskan untuk pelajar dan
pemohon awam di daerah Semerahan. Tapi kita jangkakan akan menerima banyak permohonan daripada pelajar. Dan insya-Allah kita dah dapat kita dah dapat ada daripada kalangan IPTS yang dah mula datang ke HDC untuk mengetahui lebih lanjut berhubung dengan skim SRAS ini. Baik, setakat ini kita boleh saya simpulkan untuk SRAS ni, SRAS ini belum ada tarikh akhir. Maksudnya ini akan berkuasa sehingga tahun hadapan apa semua. Maksudnya belum ada tarikh akhirnya untuk program ini. Belum ada. Sehingga peruntukan yang diberi kepada HDC currently 48 juta yang 48 juta tu sehingga habislah yang peruntukan yang diperuntukkan kepada HDC. Bermakna kita tunggulah sama ada kerajaan nak umumkan untuk meneruskan skim ini ataupun tidak. Sebab setakat ini kita masih belum menghabiskan peruntukan jumlah yang diberikan, peruntukan yang diperuntukkan kepada HDC. Jadi mungkin pihak di sini ada bekerjasama dengan pihak kepentingan luar untuk mewawarkan mengenai skim ini. Mungkin ada yang masih tidak tahu mengenai skim yang dikeluarkan oleh pihak DC. Jadi mungkin bagaimana pihak di sini mewawarkan perkara ini? Okey, untuk promosi kita telah merancang untuk mengadakan taklimat kepada universiti IPTA dan IPTS di daerah-daerah yang terlibat. Kemudian kita mendapat kerjasama daripada pejabat-pejabat daerah di 5 daerah untuk membantu kita, membantu HDC dalam mengeluarkan skim ini. Dan kita telah mempromosikan skim SRAS ini di corong radio RTM dan telah ke udara lah. So kita selain daripada itu kita pun terlibat bersama dengan Polsek yang amat berhormat Premier di bawah program outreach program. Outreach program maknanya Polsek kepada yang amat berhormat Premier mengadakan taklimat ke kawasan dun di negeri Sarawak. Setiap dun, ya? Setiap dun. So, alhamdulillah kita dijemput sama untuk bersama dengan setiausaha politik dalam program outreach. Dalam program outreach setiausaha politik yang amat berhormat Premier. Setiap kawasan. Setiap kawasan. So, setakat ni kita dah terlibat dalam 5 dun bersama dengan setiausaha politik dalam memberi penerangan kepada penduduk-penduduk di kawasan-kawasan dun berhubung dengan inisiatif PCDS 2030. Apakah kawasan-kawasan dun yang telah dipilih ini hanya tertumpu kepada kawasan-kawasan bandar yang telah dipilih tadi, Encik Zaidan? Yang 5 yang telah dipilih ini? Yang kita terlibat secara langsung bukan setakat di kawasan bandar, tapi kawasan luar bandar juga. Macam yang terkini kita terlibat di kawasan Beting Maro. Beting Maro bersama dengan setiausaha politik
kepada Yang Amat Berhormat Premier di bawah program outreach. Kalau tak silap dalam bulan Disember yang lepas. Jadi outreach program ini tidak hanya tertumpu kepada 5 kawasan bandar yang telah dipilih yang layak untuk Semua memohon kawasan tadi, ya. So semua kawasan Semua dun kawasan dun. akan dikunjungi oleh pihak Itu merupakan HDC. program bukan program HDC, tetapi program outreach. program seusaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier. Ya, tapi juga disertai HDC. Kita dijemput sama, dijemput sama untuk memberi taklimat berhubung dengan inisiatif-inisiatif di bawah PCDS yang diamanahkan kepada HDC. Bukan hanya tumpu kepada skim ini sahaja, tetapi lebih kepada penerangan berkenaan dengan PCDS secara keseluruhan. Contohnya projek-projek kediaman yang kita laksanakan di kawasan-kawasan rumah mampu milik dan sebagainya. Betul. Jadi bagaimana penerimaan ataupun keberkesanan skim ini, kalau kita lihat apa yang katakan oleh Tuan tadi, penerimaan sebanyak 3,000 lebih, belum lagi mencapai sasaran pihak DC iaitu sebanyak 20,000 kan. Jadi bagaimana penerimaan keberkesanan dalam usaha menyumbang kepada pengurangan beban kos sara hidup ketika ini? Sebab kita akan bermula pada tahun ini, kita akan bergerak lebih agresif untuk memaklumkan kepada orang-orang awam supaya mereka tahu bahawa wujudnya program SERAS ini. Dan insya-Allah kita akan menjalankan promosi-promosi di setiap daerah yang telah disebutkan tadi, iaitu daerah Kuching, daerah Semerahan, daerah Sibu, daerah Bintulu dan Miri. Dan salah satu daripada usaha kita adalah melalui media massa. Media massa. Mungkin ramai yang di luar sana belum mengetahui kewujudan skim SERAS ini. Dan mungkin melalui TVS kita boleh orang-orang di luar sana boleh mengetahui tentang skim inisiatif yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak di bawah post COVID-19 Development Strategy 2030 ataupun PCDS 2030. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini sekali lagi bersama dengan Encik Abang Zaidan Abang Abdul Rahim, Ketua Seksyen Pemasaran HDC, dan kita akan berbicara berkenaan dengan SERAS, Sarawak Rental Assistance Scheme. Berjumpa lagi selepas ini. Kita berjumpa sekali lagi dalam program Dialog TVS yang akan bersiaran. Dia bersiaran setiap hari Khamis pukul 8.45 malam, membincangkan topik-topik terkini dan isu-isu semasa. Dan pada hari ini, pada malam ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan Sarawak Rental Assistance Scheme, SERAS, yang dikelolakan oleh Housing Development Corporation, HDC. Dan hari ini kita bersama dengan Ketua Seksyen Pemasaran HDC, Abang Zaidan Abang Abdul Rahim. Sekali lagi terima kasih Encik Abang Zaidan kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Tadi kita telah berbicara berkenaan dengan pelbagai kriteria yang diperlukan untuk masyarakat orang awam menyertai skim rental assistance ini. Dan kita telah berbicara berkenaan dengan bagaimana mereka yang layak memohon. Satu lagi perkara penting, elemen penting yang perlu kita ketahui ialah mungkin
apa dokumen-dokumen yang diperlukan? Mungkin ada yang dokumen yang perlu dipohon daripada agensi-agensi lain untuk melengkapkan permohonan kepada HDC. Apa kriteria-kriteria ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan ini? Okey, untuk dokumen sokongan permohonan awam dan PPR HDC, pertama mesti ada sijil kahwin. Sijil kahwin. Sijil Untuk yang berapa kahwin lah. Kahwin, sijil cerai sekiranya dia duda ataupun janda. Kemudian salinan kad OKU bagi OKU dan of course kad pengenalan pengenalan pemohon, isteri dan tanggungan. Kemudian penyata gaji pendapatan bagi isi rumah, dan sekiranya tidak ada penyata gaji, maka mereka boleh membekalkan kita penyata pendapatan yang disahkan oleh KMKK. Maknanya kalau dia berniaga, contoh berniaga penjual kuih, dia boleh mengemukakan pengesahan pendapatan yang disahkan oleh pengulu, ketua kampung ataupun KMKK. Kemudian kalau menyewa, untuk penyewa awam yang menyewa rumah ataupun bilik daripada pihak ketiga, maka perlu mengemukakan tenancy agreement, iaitu perjanjian sewaan di antara penyewa dengan landlord yang dimatikan stem. Kemudian perlu membuktikan bilik ataupun rumah sewa dengan mengambil gambar. Dalam semasa permohonan mereka kena disertakan dengan gambar ataupun permis sewa untuk bagi dokumen sokongan bagi pemohon awam dan PPR HDC. Kemudian untuk pelajar-pelajar IPTA, IPTS pula, okey, kita perlu salinan kad pengenalan pelajar. Kad pengenalan pelajar. Kemudian kita perlu salinan kad pelajar. Kad pelajar maknanya kad yang dikeluarkan oleh institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Menunjukkan mereka pelajar yang sah. Okey. Kemudian salinan penyata gaji ataupun pengesahan pendapatan ibu bapa kepada pelajar. Yang ketiga, yang keempat, salinan surat tawaran daripada IPTA ataupun IPTS. Kemudian macam tadi juga, dia mesti ada tenancy agreement, pengesahan untuk pengesahan penyewaan, perjanjian sewaan yang dimatikan dengan stem. Dan yang terakhir sama juga perlu mengemukakan permis sewaan. Bukti penyewaan secara fizikal, gambar melalui gambar dan sebagainya. Baik, Cik Zaidan, kalau kita lihat tadi contoh mereka yang sedang belajar dan sebagainya, seperti contoh yang telah diberikan oleh Zarul tadi, itu mungkin melayakkan pelajar untuk terlibat dalam skim ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana pelajar-pelajar ini, mungkin adakah pihak SDC telah mengadakan jelajah ataupun roadshow ke pusat-pusat pengajian setakat ini? Sebaik sahaja kategori untuk pelajar dimulakan pada tahun ini. Okey, untuk makluman, kita merancang
untuk memang ada dalam perancangan kita nak membuat roadshow ataupun taklimat ke IPTA dan IPTS di daerah-daerah yang terlibat. Mungkin dalam masa yang terdekat. Dalam masa dekat kita akan mengadakan roadshow ataupun taklimat ke IPTA dan IPTS yang berada di daerah-daerah yang telah kita bincangkan awal tadi. Jadi bagaimana pula pihak IDC menilai ataupun melakukan proses permohonan untuk memastikan dokumen yang dihantar adalah telus dan tidak menimbulkan konflik of interest. Jadi bagaimana pihak IDC menilai perkara itu? Okey, salah satu daripada cara kita nak mengelakkan berlakunya konflik of interest ataupun kita katakan orang nak menipu lah. Salah guna Bantuan yang kita sediakan kan kita dalam dokumen permohonan tadi mereka perlu mengemukakan salinan perjanjian sewaan ataupun tenancy agreement yang telah dimatikan stamp. Salah satu cara. Kemudian kita ada juga minta gambar permis, permis sewaan tadi. Itu cara kita untuk mengelakkan penyalahgunaan kepada bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Baik, saya kira yang mungkin soalan kita yang terakhir mungkin boleh kita bincangkan bersama dengan Encik Zaidan ini, banyak inisiatif-inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak pasca COVID-19 ini dan antaranya ialah pengenalan SRAS ini, Sarawak Rental Assistance Scheme. Jadi apakah ada skim-skim lain yang mungkin diperkenalkan oleh HDC contohnya untuk membantu rakyat lebih lagi dalam mendepani keadaan ekonomi pada masa sekarang, Encik Zaidan? Mungkin mempunyai tujuan yang sama untuk mengurangkan beban rakyat Sarawak sendiri. Okey, untuk HDC sendiri, seperti yang telah kita maklumkan terdahulu, awal tadi, bahawa skim SRAS ini diguna pakai untuk PPR sewa HDC. Maknanya penyewa-penyewa yang menyewa rumah flat HDC layak untuk diberi bantuan SRAS tadi. Dan bila kita lihat dengan bantuan RM200 sebulan tadi, maknanya dia orang menyewa free. Menyewa free di atas PPR HDC. Contohnya kalau penyewa menyewa di PPR Landeh. PPR Landeh iaitu PPR sewa terkini HDC di PPR Landeh. Kadar sewaan sebulan adalah 250. Jadi dengan adanya bantuan SRAS tadi 200 mereka cuma perlu bayar RM50. Kemudian bagi PPR yang lain sewaannya 150. Kemudian bantuan kita 200 dan mereka layak adalah 150. Bermakna mereka tak perlu bayar untuk sewaan bulanan kepada HDC untuk tempoh 3 tahun. Mana dari situlah kita lihat kita dapat mengurangkan bebanan kepada penyewa-penyewa PPR HDC. Ada program-program lain yang dianjurkan oleh HDC untuk misalnya untuk membantu rakyat selain daripada SIRAS ini, selain daripada program ini? Okey, sebab kalau kita lihat untuk membantu penduduk-penduduk luar bandar,
HDC ada program pinjaman kepada persoalangan rumah panjang. Di mana kita membantu penduduk-penduduk rumah panjang yang ingin membina rumah baru ataupun ingin membaik pulih rumah panjang yang sedia ada. Kita ada skim khas untuk itu, skim khas untuk pinjaman rumah panjang. Pinjaman berbentuk bahan-bahan binaan ataupun hardware. Dia bukan bentuk kewangan lah, bukan bentuk kewangan. Betul. Berbentuk bahan-bahan binaan. Di mana untuk untuk membaik pulih pinjaman kita sediakan 30,000 untuk membina rumah panjang baru. Pinjaman berbentuk bahan-bahan binaan tadi bernilai 50,000. Maknanya untuk penduduk-penduduk luar bandar pun HDC Kerajaan Sarawak melalui HDC kita membantu untuk menaik taraf hidup dan meringankan beban mereka yang berada di kawasan Berbalik kepada skim SRAS itu tadi, mungkin sebelum kita berakhir nanti, mungkin Encik Abang Zaidi sendiri ada nak bagi tahu, mewawarkan bagaimana cara untuk memohon skim ini. Okey, bagi permohonan mana-mana penduduk ataupun penduduk di 5 daerah tadi yang berminat untuk turut serta dalam skim SRAS boleh menghubungi Perbadanan Pembangunan Perumahan di alamat Wisma Sultan Tengah, Jalan Sukma off Jalan Sultan Tengah, Petrajaya Kuching, ataupun boleh melayari website hdc.gov.my. Permohonan boleh buat secara online, ya? Bukan secara online. Dia tidak boleh dibuat secara online, tapi kita boleh print out borang permohonan daripada website kita. So selepas melengkapkan borang permohonan, boleh dihantar terus ke pejabat HDC untuk tujuan pemprosesan penilaian dan sebagainya. Baik, jadi saya kira itu sahaja yang dapat kita simpulkan pada hari ini, perbicarakan hari ini berkenaan dengan SRAS ini, Sarawak Rental Assistance Scheme. Itu antara skim yang diusahakan oleh HDC untuk membantu meringankan rakyat pasca COVID-19 ini 2030. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Ketua Seksyen Pemasaran HDC, Encik Abang Zaidan Abang Abdul Rahim. Terima kasih Encik Abang Zaidan atas kesudian bersama-sama dengan kita pada hari ini membincangkan topik yang saya kira cukup menarik perhatian ini kerana berdasarkan bantuan-bantuan yang diusahakan ataupun ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi sekira itu saja masa yang kita ada. Saya Najib Imran. Dan saya Zahuriza Awang. Kita bertemu kembali dalam minggu depan, hari yang sama, pada masa yang sama. Salam Sarawak Maju Makmur.